Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan RPH kami dan juga modu inovasi pengajaran kami. Saya Fatimah Amira binti Aslan, sahabat-sahabat saya Engku Nur Alia binti Engku Muhammad Ghazali dan juga Nur Syafiqah Nadirah binti Jamaluddin. Untuk RPH saya menggunakan bahasa Melayu tingkatan 4 di mana tajuknya adalah Asas Tata Bahasa. Jadi untuk standard kandungan yang digunakan adalah memahami dan menggunakan pelbagai bentuk kata dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran pula ialah mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam konteks yang betul. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti ciri kata tunggal dan juga kata majmuk. Murid juga dapat mengenal pasti contoh kata tunggal dan kata majmuk dalam petikan yang diberikan. Dan juga pelajar dapat memahami konsep kata tunggal dan kata majmuk secara keseluruhan menggunakan aplikasi WordWall. Terdapat tiga fasa aktiviti pembelajaran. Pada mulanya iaitu permulaan. Di sini untuk fasa pertama iaitu kepada bilik darjah. Guru akan bertanyakan khabar murid lalu. Jadi guru juga akan memberitahu murid supaya bersedia sebelum kelas bermula. Jadi murid akan bersedia dengan peralatan belajar. Untuk set induksi pada fasa permulaan ini, pada mulanya guru akan meminta wakil murid, itu dua wakil, untuk bercerita apa aktiviti mereka pada hari sebelumnya. Jadi wakil murid itu bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Guru guru pula akan bertanya kepada murid apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut. Guru juga akan memberikan penerangan untuk tajuk pembelajaran dan juga objektif yang hendak dicapai pada hari tersebut. Guru juga akan memberitahu murid bahawa ada kata majmuk dan juga ada kata tunggal yang digunakan oleh wakil murid tadi sepanjang mereka bercerita. Untuk fasa perkembangan, kita ada dua langkah. Pada langkah pertama, guru iaitu saya akan menyiarkan dulu pautan video daripada YouTube berkaitan kata tunggal dan kata majmuk. Untuk pautan video ni, saya akan gunakan pautan video daripada YouTube yang apa? Pautun. Okey, pautun tentang kata majmuk dan juga kata tunggal. Jadi untuk yang kedua, murid akan mendengar dan menonton video tersebut dengan teliti. Seterusnya, selesai je tayangan, guru akan bertanya siapa yang dapat berikan contoh kata tunggal dan kata majmuk. Jadi murid akan memberikan contoh untuk kata tunggal dan juga ayat majmuk. Ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jadi untuk kata tunggal, guru pada mulanya akan menerangkan dahulu definisi kata tunggal dan juga memberikan contoh kepada pelajar. Seterusnya, guru akan menerangkan tiga jenis kata tunggal yang ada. Untuk kata majmuk, guru akan menerangkan dahulu definisi kata majmuk beserta contoh. Guru pula akan menerangkan tiga bentuk kata majmuk beserta contoh juga. Seterusnya, guru akan memberikan contoh kesalahan penggunaan kata majmuk. Untuk langkah kedua, untuk kefahaman dan pentaksiran terutamanya, saya menggunakan aktiviti Stay Straight di mana guru pada mulanya akan meminta pelajar membuat 7 kumpulan dan meminta pelajar lantik satu wakil untuk setiap kumpulan menjadi pembentang di mana kita akan panggil stay kat sini. Jadi, uh, pembentang ni atau kita panggil sebagai guru muda, dia akan bentang apa yang mereka dah buat pada hari itu. Jadi, dan ahli kumpulan selebihnya akan berkeliaran. Itu kita panggil stray ke stesen lain bagi melihat pembentangan kumpulan lain. Jadi, untuk setiap ahli kumpulan yang akan diberikan
satu artikel dan pelajar tu haruslah memetik ataupun mencari beberapa ayat yang mengandungi kata tunggal dan kata majmuk. Mereka akan senaraikan dan juga bentangkan hasil dapatan mereka kepada pelajar-pelajar yang lain yang berkeliaran tersebut. Jadi untuk penutup, guru akan meminta pelajar membuat latihan pengukuhan dengan menggunakan aplikasi WordWall. Jadi, guru juga boleh merumuskan pelajaran pada hari tersebut menggunakan WordWall juga. Dan juga pada fasa ini akan ada sesi pertanyaan jika pelajar tidak faham. Jadi untuk refleksi, seramai keseluruhan ataupun 36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga berjalan dengan lancar seperti apa yang dirancang. Justifikasi pada mulanya untuk tayangan YouTube akan memudahkan pelajar terutamanya untuk memahami lagi konsep pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Pelajar akan lebih mudah faham apabila penggunaan animasi atau tayangan video yang digunakan. Jadi ini juga adalah salah satu elemen uh, untuk proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan lebih seronok lagi. Jadi untuk kaedah stay juga, itu adalah pendekatan pembelajaran abad ke-21 di mana membolehkan pelajar membina semangat kerja dalam kumpulan dan juga melahirkan pelajar yang sentiasa kreatif dalam tugasan mereka. Jadi untuk penggunaan aplikasi WordWall, ia dapat mengurangkan lagi latihan berasaskan cetakan kertas dan pada masa yang sama akan mewujudkan pembelajaran yang tidak membosankan bagi pelajar. Seterusnya WordWall ni juga dapat merangsang lagi minda pelajar dengan penggunaan setiap deria oleh pelajar seperti aspek pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan rancangan pengajaran harian yang kedua yang bertajuk Asas Tata Bahasa Kata Terbitan. Untuk standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan pelbagai bentuk kata dalam pelbagai bidang. Untuk standard pembelajaran 5.1.2 mengaplikasi pelbagai kata terbitan dalam laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid boleh mengenal pasti jenis kata terbitan. Yang kedua, murid boleh mengkaji ciri dan contoh penggunaan kata terbitan dalam ayat. Yang ketiga, murid boleh memahami jenis dan contoh penggunaan kata terbitan dalam ayat menggunakan aplikasi WordWall. Baiklah, untuk fasa permulaan yang pertama, rutin sebelum mengajar. Murid akan memberi salam kepada guru dan membaca doa. Yang kedua, murid menjawab salam, membaca doa. Guru meminta murid memastikan kelas berada dalam keadaan bersih sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Murid mengutip sampah dan membuangnya ke dalam tong sampah. Guru mencatat kehadiran murid dan menanyakan keadaan semasa murid. Murid menyatakan kehadiran kelas dan menjawab persoalan guru. Guru meminta pelajar untuk bersedia sebelum kelas bermula. Okay, untuk set induksi, guru membuat teka-teki. Apakah perkataan yang kita guna dalam penulisan ayat formal tetapi tidak digunakan dalam percakapan seharian? Murid memberi pelbagai respon.
Guru menyatakan jawapan soalan teka-teki tersebut iaitu kalau dalam penulisan formal kita selalu masukkan ayat yang formal dan tepat, tetapi dalam percakapan seharian kita akan gugurkan kata terbitan. Guru bertanya pada murid apa yang mereka belajar pada hari tersebut. Seterusnya, guru memberikan penerangan untuk tajuk pembelajaran dan objektif yang hendak dicapai. Baiklah, untuk fasa perkembangan, langkah yang pertama selama 20 minit. Yang pertama, guru menyiarkan pautan video pautun dari YouTube berkaitan kata terbitan. Murid mendengar dan menonton video tersebut dengan teliti. Guru bertanya berkenaan contoh kata terbitan, kemudian murid menyenaraikan contoh kata terbitan yang terdapat dalam video tersebut. Seterusnya, guru menerangkan definisi kata terbitan serta jenis-jenisnya. Kemudian, guru menerangkan contoh kata terbitan dan akhir sekali guru membezakan kata terbitan yang betul dan kata terbitan yang salah dalam ayat. Okey, untuk langkah kedua dalam fasa perkembangan iaitu selama 20 minit, untuk kefahaman dan pentaksiran, aktiviti stage 3 telah dilakukan dalam bilik darjah iaitu yang pertama, guru meminta pelajar membuat 7 kumpulan dan meminta pelajar melantik satu wakil untuk menjadi pembentang atau dipanggil guru muda, dan ahli kumpulan yang selebihnya akan berkeliaran stray ke stesen lain bagi melihat pembentangan kumpulan lain. Kemudian, setiap ahli kumpulan akan diberikan satu artikel dan murid dikehendaki mengenal pasti kesalahan penggunaan kata terbitan dan memberikan jawapan yang betul. Kemudian, murid akan membentangkan hasil dapatan mereka. Baiklah, untuk fasa penutup, yang pertama, guru meminta pelajar membuat latihan pengukuhan dengan menggunakan aplikasi WordWall. Kemudian, guru memilih 10 ayat yang mengandungi kata terbitan dan dimasukkan ke dalam aplikasi WordWall tersebut. Murid mestilah menjawab ke semua soalan kuis sehingga betul. Guru merumuskan pelajaran pada hari tersebut menggunakan WordWall dan akhir sekali sesi pertanyaan akan dilakukan. Okey, untuk refleksi 36 daripada 36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan atau pengukuhan. Tiada murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Baiklah, untuk bahan bantu mengajar, terdapat 5 bahan bantu mengajar, iaitu yang pertama, projektor, yang kedua, video pautun dari YouTube, yang ketiga, marker, yang keempat, kertas majung dan yang kelima, aplikasi WordWall. Terdapat 3 strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran berasaskan projek, dan kecerdasan pelbagai. Okey, untuk pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, yang pertama, berdaya tahan mahir, berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu dan berprinsip. Dan akhir sekali pentaksiran, iaitu penilaian diri. Okey, untuk kemahiran berfikir aras tinggi KBAT, terdapat 2 KBAT dalam proses PDP ini, iaitu menganalisis dan menilai.
Elemen merentasi kurikulum EMK dalam PMP ini iaitu Bahasa Melayu, Kelestarian Alam Sekitar, Nilai Murni serta Sains dan Teknologi. Okay. Untuk justifikasi pemilihan kaedah pengajaran, yang pertama, justifikasi pemilihan kaedah rutin sebelum mengajar adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru telah menerapkan rutin bilik darjah iaitu aktiviti pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah yang sistematik bukan sahaja membentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif, malah mewujudkan sikap bertanggungjawab, meningkatkan keselamatan dan disiplin murid. Di samping itu, guru turut mengambil kehadiran pelajar dan menitik beratkan keadaan semasa pelajar apabila berkomunikasi secara aktif dengan pelajar tentang kesihatan mereka. Guru juga memberikan ruang dan masa kepada pelajar untuk membuat persediaan sebelum memulakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Okey, baiklah, untuk justifikasi yang seterusnya. Justifikasi pemilihan kaedah pengajaran berbantukan bahan multimedia pada peringkat perkembangan adalah untuk membangunkan pengalaman pembelajaran yang seronok. Hanifah Mahad dan rakan-rakannya mendapati bahawa tahap penerimaan pelajar terhadap reka bentuk bahan bantu mengajar BBM multimedia adalah tinggi. Bagi menarik pelajar yang pelbagai dari aspek tahap pengetahuan, kemahiran dan komunikasi, guru hendaklah kreatif dalam memasukkan elemen yang menarik seperti tayangan video. Hal ini dikatakan demikian kerana guru mestilah menarik perhatian pelajar pada awal pengajaran bagi mendapatkan tanggapan pertama yang baik daripada pelajar dan seterusnya pelajar akan mula memberikan perhatian. Oleh hal yang demikian, dalam PMP ini, guru telah menayangkan paparan audiovisual yang menarik iaitu video pautun berkenaan kata terbitan dari YouTube. Penggunaan BBM multimedia juga mampu mendorong emosi positif iaitu seronok dan gembira dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan pelajar. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Nadirah binti Jamaluddin, nombor matrik P124149. Saya merupakan pelajar Set 4 di Pilihan I UKM di IPG Kota Baru, Kelantan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hanita Hanim di atas tunjuk ajar sepanjang sesi pembelajaran berlaku. Tugasan yang saya bentangkan pada hari ini adalah tugasan yang kedua, iaitu pembentangan rancangan pelajaran harian, iaitu RPH. RPH saya ini berlandaskan Bahasa Melayu Tingkatan 4 yang bertarikh pada 29 November 2022. Masa adalah sekitar 10 pagi sehingga 11 pagi. Kelas adalah 4 sabar, bilangan murid iaitu seramai 30 orang. Tema yang saya akan jalankan adalah kata ganda dan kata akronim. Standard kandungan dalam RPH ini adalah memahami dan menggunakan kata ganda yang sesuai dalam pelbagai bidang. Manakala standard pembelajaran pula mengenal pasti bentuk kata ganda dan akronim. Yang kedua, menggunakan bentuk kata ganda dan akronim. Objektif pembelajaran dalam RPH ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kata ganda dan akronim dengan betul. Yang kedua, dapat menggunakan bentuk kata ganda. Strategi PDP yang ada di dalam RPH ini, pembelajaran berasaskan projek, elemen merentas kurikulum EMK, iaitu Bahasa Melayu Nilai Murni. Kemahiran berfikir aras tinggi pula KEBAT, iaitu mengaplikasi, menganalisis. Pentaksiran ialah berasaskan penilaian kendiri. Nilai murni yang terdapat dalam RPH ini adalah keberanian, kerjasama, tanggungjawab, tekun. Manakala PAQ 21 pula kerja sepasukan. Bahan bantu mengajar yang ada dalam RPH saya ini berdasarkan komputer riba, kad manila, LCD, slide pembelajaran, kad gambar dan buku teks. Pada dalam RPH ini, pada peringkat permulaan,
saya akan jalankan set induksi selama 5 minit. Aktiviti semasa dalam set induksi ini, murid dipaparkan dengan kad gambar yang mengandungi contoh kata ganda dan kata akronim, manakala murid memberikan contoh kata ganda dan kata akronim yang mereka ketahui. Murid akan dikaitkan dengan aktiviti pembelajaran pada hari itu. Contoh soalan yang saya akan tanya kepada pelajar saya iaitu menyatakan satu contoh kata ganda dan kata akronim selain daripada kad gambar. Kad gambar yang saya akan tunjuk kepada pelajar saya ini. Yang ini contoh kad gambar kata ganda, yang ini contoh kad gambar kata akronim. Jangkaan jawapan yang saya akan dapat daripada pelajar contohnya seperti suka-suka, Sampah Sarap bagi kata ganda, Rizda dan Jakim bagi kata akronim. Seterusnya, dalam RPG ini diteruskan dengan peringkat perkembangan, iaitu langkah pertama yang mengambil masa selama 10 minit. Pada aktiviti ini yang dijalankan ialah mengenal kata ganda dan kata akronim. Murid akan dipaparkan slide dengan bentuk kata-kata ganda dan kata akronim. Guru akan meminta murid untuk memberikan contoh bagi kata ganda dan kata akronim. Kemudian guru membuat perbincangan jawapan bersama murid. Ini contoh slide pengajaran yang saya gunakan semasa PDP berlangsung. Contoh kata ganda ini saya akan terangkan pertama definisi kata ganda itu sendiri dan yang terbahagi kepada 3. Contoh kata ganda yang saya gunakan di sini seperti pepohon, kanak-kanak, daun. Manakala bagi slide kata akronim pula dari segi definisi juga dan terbahagi kepada berapa. Dan contoh kata ganda yang biasa pelajar dengari. Seterusnya langkah diteruskan kepada langkah kedua selama 20 minit. Aktiviti dijalankan adalah aktiviti berdasarkan latihan berkumpulan. Pada peringkat ini, murid diminta untuk membentuk 5 kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberikan 1 kad manila dan 1 petikan teks berbeza dari buku teks. Secara berkumpulan, murid dikehendaki untuk mengenal pasti kata akronim. Murid diminta untuk menulis jawapan di kertas manila. Guru menggunakan kaedah stay stray dalam aktiviti pembelajaran. Dan ini latihan kumpulan yang saya gunakan buku teks. Yang buku teks tingkatan 4, bahasa Melayu tingkatan 4 bermula muka surat 40, 41 dan 42. Saya akan bagi muka surat ini kepada beberapa kumpulan yang saya pecahkan. Seterusnya langkah ke-30 yang mengambil masa selama 20 minit juga. Aktiviti dijalankan semasa RPG ini ialah dialog kata ganda. Guru memaparkan gambar Tom dan Jerry di hadapan, iaitu ini. Contohnya, murid diminta mencipta satu dialog yang kreatif berdasarkan gambar di hadapan. Dan secara rawak, 2 kumpulan akan dipilih bagi mempersembahkan dialog mereka. Murid yang menyampaikan persembahan secara kreatif ini berdasarkan watak Tom and Jerry. Dan kaedah yang digunakan sini ialah role play untuk memainkan peranan. Iaitu pelajar akan menyampaikan dialog Tom and Jerry ini berdasarkan watak yang mereka bawa. Sebagai peringkat terakhir dalam RPG adalah penutup yang mengambil masa selama 5 minit. Iaitu 2 orang murid dipilih untuk memberikan rumusan. Guru merumuskan kesimpulan bagi sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Murid diberi pujian atas kerjasama yang diberikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Refleksi pula selama 28 murid daripada 30 dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan, manakala 2 daripada 30 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dibawa kepada minggu hadapan. Justifikasi kaedah yang saya gunakan dalam RPG saya, yang pertama, kad gambar di mana berlakunya situasi di set induksi, iaitu kad gambar ini akan mencetuskan idea murid untuk berfikir apakah tajuk yang akan mereka pelajari. Yang kedua, soal jawab, yang ini pada langkah yang pertama, iaitu guru akan berinteraksi antara murid dan pelajar dan berkongsi idea mereka mengenai contoh kata ganda yang mereka ketahui. Stay stray ini pada peringkat yang kedua, langkah kedua, iaitu stay stray ini
kaedahnya adalah dalam satu kumpulan, seorang sahaja pembentang stay dalam kumpulan itu dan ahli kumpulan yang lain akan bergerak daripada kumpulan kepada kumpulan lain untuk mengetahui apa yang mereka dapati semasa sesi latihan berlangsung. Jadi pelajar yang stay di satu kumpulan itu akan menerangkan kepada orang lain yang datang kepada kumpulan mereka tentang apa yang mereka dapat daripada petikan teks yang saya berikan. Roleplay ini pada peringkat yang terakhir, itu langkah ketiga, iaitu murid akan memainkan peranan Tom and Jerry dalam menyampaikan dialog kata ganda. Slide pembelajaran ini yang saya gunakan sepanjang sesi pembelajaran dan pengajaran bagi menarik minat pelajar dalam belajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kumpulan kami juga menggunakan aplikasi WordWall, iaitu aplikasi digital dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran kami. Di mana WordWall ini adalah salah satu inovasi ataupun bahan bantu mengajar dan juga satu strategi pengajaran yang digunakan di dalam kelas, di mana pelajar itu sendiri memaparkan idea penting mereka menggunakan perkataan dan gambar. Jadi, aplikasi WordWall ini juga adalah salah satu kaedah pembelajaran yang menyeronokkan, iaitu dengan menghasilkan pembelajaran interaktif berkonsepkan belajar sambil bermain bersama pelajar. Jadi ini juga adalah salah satu cara mudah untuk kita sebagai guru mencipta sumber pengajaran dengan membuat aktiviti yang sesuai untuk bilik belajar. Aplikasi WordWall juga berbentuk aplikasi yang interaktif di mana ia saling berhubung antara satu sama lain yang mana membolehkan pengaliran maklumat secara dua hala. Jadi keseluruhan aktiviti juga boleh dicetak dan juga boleh dikongsikan kepada para pelajar. Penggunaan WordWall ini juga adalah sesuai dengan tahap dan kemahiran bahasa bagi semua peringkat pelajar. WordWall ini juga dapat mengurangkan latihan berasaskan cetakan kertas dan pada masa yang sama mewujudkan pembelajaran yang tidak membosankan untuk para pelajar. Penggunaan aplikasi WordWall ini juga boleh merangsang minda pelajar dengan penggunaan setiap deria oleh pelajar seperti aspek pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran. Jadi sistem pemakahan juga secara keseluruhan boleh direkodkan secara automatik dan ini memudahkan lagi untuk guru-guru terutamanya menilai prestasi setiap pelajar dalam kelas. Ini adalah contoh penggunaan WordWall beserta aktiviti yang telah dibangunkan oleh kami berdasarkan RPH kami iaitu untuk kata tunggal dan juga kata majmuk. Di mana pelajar akan menentukan untuk aktiviti pertama iaitu menentukan dan pilih ayat mana ayat tunggal dan juga ayat mana ayat majmuk. Jadi pelajar akan tarik dan letakkan pada tempat ataupun kategori yang betul. Jadi pelajar akan tarik satu persatu dan pelajar akan boleh hantar jawapan apabila mereka telah selesai menjawab. Okey, jadi ini adalah pemakahan di mana dia menunjukkan uh, adakah pelajar tu jawab dengan salah ataupun betul. Jadi untuk keputusan dari segi permakahan, guru boleh melihat dalam keputusan saya, boleh merujuk pada keputusan saya dan boleh lihat pada di sini. Berapa orang pelajar
yang sudah selesaikan dan juga berapa keseluruhan pemakahan. Jadi kita boleh lihat sini bilangan pelajar dan juga skor purata dan juga keputusan mengikut soalan beserta keputusan mengikut pelajar. Jadi dia akan ikutkan masa dan juga berapa yang betul dan berapa yang salah. Dan untuk aktiviti seterusnya, guru juga boleh mencipta lagi pelbagai aktiviti yang menarik untuk para pelajar. Jadi senang untuk dikongsikan kepada pelajar dan juga kalau untuk sesi kelas, guru boleh tayangkan dan juga menjawab kuis ataupun soalan-soalan ini bersama dengan pelajar. Okey, sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Nadirah binti Jamaluddin, nombor matrik P124149. Saya merupakan daripada kumpulan 10. Tugasan hari ini adalah saya ingin menjustifikasikan pemilihan kaedah inovasi bagi RPH kata tunggal dan kata majmuk. Kaedah inovasi yang saya gunakan bagi RPH yang bagi kami rasa sukar dipahami oleh pelajar itu RPH kata tunggal dan kata majmuk, dan kaedah yang kami gunakan, kaedah kedua itu kaedah one stay, three stray. Maksud dia dekat sini seorang pelajar akan stay di meja pembentangan sebagai guru muda, manakala 3 orang pelajar lagi yang juga dari kumpulan yang sama akan stray, iaitu berkeliaran ke stesen lain bagi mendapatkan ilmu daripada pembentangan kumpulan lain. Yang ini contoh penggunaan one stay, three stray dalam dalam justifikasi ni. Contoh dia yang pertama, aktiviti yang kami akan jalankan, murid diminta mengenal pasti antara kata tunggal dan kata majmuk. Di sini gambaran macam mana one stay, three stray berlaku. Kumpulan ini terbahagi kepada A, B, C dan D, dan kumpulan ini mengandungi 4 orang pelajar, dan bagi setiap kumpulan ini, ketua kumpulan itu guru muda akan stay di kumpulan mereka, manakala ahli lain 3 orang lagi akan bergerak daripada, contohnya A, kumpulan A bergerak kepada kumpulan B untuk melihat pembentangan daripada kumpulan B, manakala kumpulan B akan bergerak kepada kumpulan C untuk melihat pembentangan kumpulan C, dan kumpulan D bergerak kepada pembentangan kumpulan A, dan begitulah urutannya sehingga selesai dari stesen A kepada stesen D. Jadi guru muda ini akan menerangkan kepada setiap ahli kumpulan yang stray itu berkeliaran datang kepada meja mereka dan menerangkan apa yang mereka dapati, apa yang mereka fahami daripada tugasan yang diberikan oleh guru. Ini contoh three stray, one stay yang digunakan. Yang ini saya akan tunjukkan sebagai contoh antara kaedah yang di LPAQ 21, iaitu one stay, three stray yang diambil daripada YouTube. Jadi gambar ini pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan lah untuk melaksanakan aktiviti ni. Jadi selesai daripada perbincangan antara kumpulan ini, dan setiap kumpulan ni perlu melantik satu orang guru muda itu untuk memberi pembentangan kepada pelajar-pelajar singgah kepada stesen mereka. Kalau kita boleh lihat sini, seorang guru muda menerangkan kepada pelajar yang singgah di situ. Inilah kaedah, iaitu one stay, three stray yang saya terapkan dalam
untuk RPH kata majmuk dan kata tunggal itu. Pada hasil pembelajaran, apa yang kami dapat daripada kaedah yang kami gunakan sebagai inovasi dalam menyelesaikan isu yang sukar difahami, itu kami gunakan stage 3 itu. Hasil dia mengadakan murid untuk berkomunikasi dalam menyampaikan idea dan fahaman mereka. Itu mereka dapat berkongsi dan berkomunikasi antara kawan-kawan mereka yang singgah kepada stesen mereka. Yang kedua, dapat menjana pemikiran yang kreatif dan kritis semasa proses PMP berlangsung. Jadi di situ kalau kita lihat daripada video tadi, pelajar itu menunjukkan kreativiti masing-masing dalam membuat persembahan, iaitu pembentangan mereka bagi menarik minat kawan-kawan mereka untuk mengetahui apa yang mereka dapati semasa kerja kumpulan mereka. Jadi sebagai guru semasa one stage, three stage ini berlangsung, guru ini hanya bertindak sebagai pemudah cara bagi memudahkan lagi proses pembelajaran dalam kalangan murid berlangsung. Dan guru juga bertindak sebagai pakar rujuk jika pelajar berdepan dengan persoalan dan masalah. Jadi di sini kalau kami gunakan inovasi PAK21 itu one stage, three stage ini, inovasi ini akan memudahkan lagi pelajar untuk memahami apa yang mereka sukar fahami, iaitu dengan kaedah bermain sambil belajar. Itu mereka boleh berkongsi pendapat daripada kumpulan lain, dapat mengetahui idea-idea daripada kumpulan lain bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka. Itu sahaja bagi saya justifikasi untuk inovasi bagi RPH, kata majmuk dan kata tunggal. Sekian, terima kasih.